Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. So kita jumpa lagi hari ini dalam sesi sharing saya lah berkenaan kita sharing dan juga sembang-sembang berkenaan dengan ilmu emas dan juga pengurusan kewangan lah. Memang macam mana pun emas ni tak boleh lari daripada pengurusan kewangan. Kalau kata kenapa nak kena beli emas? Memang untuk menguruskan kewangan kita. Okey. So tajuk kita hari ini adalah akaun emas dan dan dana kecemasan. Okey. So dia saling melengkapi lah sebenarnya. So siapa yang ada bersama saya boleh bagi tahu anda berada di mana dan mungkin boleh kita sembang-sembang lah sedikit macam mana emas ni membantu untuk memenuhkan ataupun cepat memenuhkan tabung kecemasan anda, dana kecemasan anda. So 2 hari sebelum ni, so hari ni hari ke-9 saya bersiaran live. So insya-Allah saya cuba dan istiqamah untuk berkongsi berkenaan dengan ilmu emas dan juga pengurusan kewangan lah. Okey. So setiap hari lah insya-Allah. Semoga menjadi sedikit ladang pahala saya lah untuk memandaikan masyarakat di luar sana berkenaan dengan pengurusan kewangan. Sebab dia pengurusan kewangan ni bermula daripada pengurusan kewangan peribadi. Pengurusan kewangan peribadi ni bermula daripada layer pertama iaitu membina dana kecemasan. Sebenarnya kat situ. So kalau ikutkan laporan Bank Negara, lebih 70% orang rakyat Malaysia, 70% rakyat Malaysia tidak mempunyai even simpanan 1,000. Bukan kata 3 bulan gaji tapi 1,000. So kalau contoh yang gaji minima pun mesti lebih 1,000 kan 3 bulan gaji kan. Tapi kalau macam contoh yang 3,000 1 bulan, so sebenarnya dana kecemasan yang dia perlu ada adalah 9,000. So di mana kita dalam laporan Bank Negara tu. So first layernya saya ingin supaya lebih ramai kawan-kawan saya yang ada mempunyai dana kecemasan ada mempunyai dana kecemasan. So kalau yang dah mengikuti sebelum ni, saya ada sharing lah bahawa kita ada 3 tahap dana kecemasan, iaitu tahap pertama short term, iaitu untuk 3 bulan gaji. 3 bulan gaji yang pertama yang untuk maknanya kegunaan masa terdekat lah. So yang kedua adalah medium term. Medium term untuk kegunaan yang sedikit lebih daripada yang terdekat. Maknanya macam contoh kata yang perkara yang jarang berlaku tapi boleh jadi berlaku, iaitu kena disimpan 3 bulan lagi tambahan, mencukupkan kepada 6 bulan lah. 3 bulan campur 3 bulan kan jadi 6 bulan pendapatan. Dan yang ketiga long term. Long term yang ni boleh kata jarang-jarang berlaku tapi mungkin akan berlaku. Macam contoh kata kita yang berkahwin kan, yang berkahwin, kalau yang bujang mungkin dia sendirilah. Dia bujang kalau dia meninggal maknanya tak ada apa-apa yang berlaku kan. Kalau yang berkahwin, kalau suami meninggal, so terjejaslah pendapatan di situ. Sama ada puan-puan yang ada pendapatan, tapi kalau suami meninggal, maknanya kalau kata contoh yang masa husband ada 2 pendapatan lah. Kalau yang isteri bekerja ada 2 pendapatan. So biasanya untuk 2 pendapatan ni mungkin lagi banyak. Jadi biasanya orang kalau kata peribahasa tu besar periuk besarlah keraknya kan. So macam tu. Jadi bila ada 2 pendapatan, biasanya kata combine pendapatan dah ada 10,000. So kalau kata yang berbelanja di bawah pendapatan pun, di bawah kemampuan pun, mesti belanja at least kata 7,000 ataupun 8,000 kan, kata yang bawah pendapatan pun. So kalau tiba-tiba suami meninggal, ada kes kawan yang juga penyimpan emas di bawah saya lah, suaminya tiba-tiba meninggal. So memang agak perit lah, sebab sebelum ni dengan pendapatan 2 orang, tiba-tiba husbandnya meninggal, tinggal pendapatan dia seorang. Dia bekerja lah. So kalau tak ada simpanan, so macam mana dia nak adjust balik dia punya perbelanjaan tu kan. So kat situ. Tapi bila kita dah ada pendapatan yang long term tadi,
Yang lagi 6 bulan lah, long term ni lagi 6 bulan, tambah lagi 6 bulan nak cukupkan kepada 1 tahun pendapatan kesemuanya sekali. So at least dia sempatlah nak buat orang kata adjustment dari segi dia punya perbelanjaan tu, nak mengurangkan apa yang dia boleh kurangkan kan. So supaya boleh adjust balik daripada segi perbelanjaan untuk nak balance dengan gaji pendapatan seorang sahaja. Kalau macam tu. Kalau yang tak bekerja lagilah kan, yang tak bekerja. Sebab macam contoh yang saya ada sebut sebelum ni, yang tak bekerja, yang gaji 15,000 pun, so kalau suami dia tak bekerja terus tak ada simpanan, memang ada kes yang memang kena keluar rumah sewa lah, anaknya terpaksa diberhentikan belajar sebab tak ada dana kecemasan. At least nak simpan untuk isterinya atau keluarganya boleh survive dalam masa 1 tahun contoh. Tapi yang kes yang ni memang yang gaji suaminya 15,000 ni, sebulan 2 bulan pun dia dah ada kena keluar rumah sewa sebab tak mampu dah nak bayar yang rumah sewa yang sekarang, dan nak sewa yang lain pun tak mampu. Kita tak tahulah kondisi suami dia masa, arwah suami dia masa dia masih bekerja tu kan. So kita tak tahu, tapi maknanya kalau dari segi pengurusan kewangan peribadi tak berapa nak cantik lah dia punya pengurusan kewangan peribadinya. So macam mana emas ni boleh mempercepatkan memenuhkan dana kecemasan tuan-puan. So sebabnya pertama dari segi emosi. Kenapa ramai orang gagal menyimpan duit? Untuk sebagai contoh, yang pertama adalah dana kecemasan lah. Kenapa ramai orang gagal menyimpan duit? Sebab emosi. Percaya memang sebab emosi, dan ramai orang dah mengakui, dan memang ini kira universal masalah lah sebenarnya. So macam mana kita nak atasi benda tu? Bila kita tahu benda tu universal, tapi maknanya kita kena dah tahu, jadi kita kan ambil lesson learn lah daripada pengalaman orang lain, macam mana nak atasi masalah tu. Masalah emosi ni. Masalah emosi apa? Emosi. So bila kita ada duit sikit, kita nampak dalam bentuk RM. Contoh kita nampak ada 10,000. Contohlah kata yang gaji 3,000 dah. Belum simpan dah dekat lah. Dah lebih daripada 3 bulan kan. Gaji 3,000 dah lebih daripada 3 bulan dah. Dah ada lah kiranya short term dana kecemasan. Tapi biasanya bila kita nampak dalam bentuk RM, biasanya kan kita simpan dalam account bank ke apa ke kan. So bila kita nampak dalam bentuk RM dah ada sekat 10,000, mulalah otak kita cepat saja nak tukarkan kepada barang-barang yang kita perlukan, yang kita rasa perlukan. Sebenarnya kalau kita tak beli pun tak adalah hidup dah mati kan. Tak adalah maknanya kita mati sebab tak beli. Contoh nak tukar sofa. Perempuan kan, saya suka cerita pasal tukar sofa lah. Kan, tukar sofa, tukar langsir kan. Tukar langsir macam contoh nak dekat raya kan, tukar langsir. So kalau contoh nak dekat raya tukar langsir. Sebab apa? Terbayang ada 10,000 tadi. Padahal itu sebenarnya dana kecemasan. Kalau orang yang tak boleh nak menyimpan macam tu. Dia ada orang yang boleh simpan tapi emosi dia tak kuat. Ada orang yang emosi dia kuat. So dia boleh simpan lah. Yang short term tadi sebenarnya disarankan dalam bentuk wang lah. Sebab maknanya nak dicairkan paling senang. Maknanya kita boleh cocok ATM. So bila kita orang yang bila orang yang jenis macam ni, maknanya bila nampak duit je dalam bentuk RM yang sedikit banyak, terus ada sahaja dia punya rancangan untuk menukarkan duit tu kepada barang-barang lain. Yang itu pun disarankan tukarkan 3 bulan yang short term pun tukar kepada emas saja. Kenapa boleh ditukar kepada emas? Bilang kata senang nak dicairkan kan? Sebab bila kita simpan, bila kita dalam bentuk emas ni, contoh dalam bentuk macam ni, ni kan gold bar. So gold bar 10, ni gold bar 10 gram dalam lebih kurang dekat 3,000 lah, 2,007. Kejap saya tengok harga hari ni 266 hari ni. So RM2,666 10 gram ni. So kalau dalam bentuk ni kita dah tak ada emosi. Sebab kita tak nampak harga 2,000 kat sini. Kan maknanya dalam 2,600 ni, kalau kata dalam 4 keping dah dekat 10,000 kan. Dah 10,000 lebih lah. Kalau 4 keping kan 2,500, 4 keping dah 10,000. So kita ada 4 keping yang ni dah cukup dah kita punya dana kecemasan 3 bulan. So bila ada dalam yang ni, kita nak pergi jual ataupun pajak ataupun arahnu yang islamik sikit lah, arahnu yang islamik lah, kita kena pakai yang islamik lah. So maknanya kita kena arahnukan, kita nak guna duit, so kita boleh pergi pajak lah, kita pergi arahnukan ataupun jual.
So biasanya kalau kita jual dekat kedai emas ataupun kalau contoh yang public gold ni, pergi jual je dekat public gold ataupun ranumkan public gold dalam masa contoh yang yang fizikal macam ni, jual terus dapat duit. Contoh kita pergi tu, masuk kat situ, biasanya dalam masa 15 ke setengah jam dah boleh dapat duit. So itu yang cepat, maknanya benda ni boleh dicairkan lah. So lagi better lah kan, daripada kita simpan tak dapat penuh 3 bulan tu. Tapi bila kita simpan dalam bentuk emas, benda tu ada dan kita boleh juga guna duit dalam masa terdekat. Even, tapi kalau macam contoh kita ada rumah ke apa ke kan, itu aset juga. Aset, tapi aset tak alih kan, aset tak alih. Dan dah tak movable pun lagi. Tapi kalau kita nak jual ataupun kita nak jual lah, dia boleh jual je. Kalau kita nak sewa, kita dapat income bulanan kan. Kalau kita nak jual, dia dalam masa panjang. Paling kurang pun 6 bulan hingga 1 tahun ataupun sekarang. Kalau musim sekarang ni, sehingga 3 tahun lah. Okey. So terima kasih kepada yang menonton, Puan Haja Masyitah, kakak saya di Kuantan. Dan juga bila kita jual dalam masa setahun, maknanya kita lambatlah kita nak pakai duit. Kalau kita nak pakai duit dalam masa terdekat, sebab tu yang untuk yang short term ni memang tak boleh lah dalam bentuk hartanah. Dia kena dalam bentuk yang boleh senang kita nak keluarkan, ataupun kalau emas ni dia aset juga, aset fizikal, tapi dia senang dicairkan. Sebab tu yang tadi emosi tadi tu lah, bila emosi kita stabil dalam bentuk emas macam ni, jadi kita cepat untuk nak penuhkan kita punya tabungan. Lagi satu, kenapa dia boleh cepat? Lagi satu, dia adalah kalis inflasi. Kalis inflasi maknanya kalau contoh 10,000 ni, 10,000 ni boleh beli apa sekarang? So 5 tahun nanti pun 10,000, kuasa beli nilai 10,000 ni akan sama dengan sekarang. Contoh yang paling dekat adalah 1 dinar lah, tapi saya tak ada 1 dinar. So saya ada yang 5 dinar. So 5 dinar, kalau tuan-puan yang biasa dengar, mungkin biasa dengar lah kan. Kalau 1 dinar ni boleh beli seekor kambing daripada zaman Nabi. Nanti saya buka dia punya casing ni sekejap ya. Dalam casing ni ini dia punya, subhanallah, tak jumpa pula. So 1 dinar zaman Nabi boleh beli seekor kambing. Nabi minta sahabat beli seekor kambing lah. So sampai sekarang dah 1400 tahun, kuasa beli 1 dinar tu masih boleh membeli seekor kambing. So best ke tak best simpan duit? Simpan emas. Ni 5 dinar, maknanya tuan puan simpan dah dalam 5 dinar ni. Dan 5 dinar tu 5 5, okey, tak nampak pula. Okey. 5 dinar ni. 5 dinar. So yang tuan puan simpan 5 dinar ni, harga dia hari ni RM5,643. Akan boleh beli 5 ekor kambing. Kalau 1 dinar 1 ekor kambing. Ni 5 dinar. 5 dinar boleh beli 5 ekor kambing sampai bila-bila. Sebab dia dah terbukti boleh beli seekor kambing 1 dinar daripada zaman Nabi lagi. So, bila contoh tuan puan hari ni tukarkan RM5,643 ni, campur dengan premium RM50. Tengok lebih kurang. Nampak saya tak ingat. Saya tengok premium. Saya tak ingat sikit premium dia. Premium ni macam kos upah lah sebenarnya. Okey, 5 dinar. RM20. Sorry, RM20 je. Terlebih pula RM50 kan. So RM20. Maknanya tadi kalau contoh harga hari ni 5624 campur dengan RM20, 5663. Dah boleh dapat 5 dinar ni. Tuan puan yang ada 5,000 lebih memang tak guna duit tu dalam masa 2 tahun. Maknanya nanti nak guna untuk kata contoh kan. Contoh anak nak kahwin lagi 5 tahun. Anak masih belajar lagi. So yang tu untuk contoh kan, ada simpan duit untuk nanti nak kenduri dia. So yang 5 tahun, 6 tahun lagi tu memang sangat sesuai lah ditukarkan ke dalam bentuk ni. Sebab contoh kata 5,000 sekarang, boleh lah belanja kata contoh yang untuk makan, kata nak buat kenduri untuk 100 orang ke, contoh kan, 100 orang ataupun kata 500 orang ke. Kuasa beli dia tu memang 10 tahun nanti pun akan boleh dapat buat kenduri tu.
Sebab tadi kita dah tengok kan yang pasal Nabi boleh beli seekor kambing dalam 1 dinar boleh seekor kambing 1400 tahun dahulu. Sekarang pun boleh beli, maknanya kuasa beli itu sama. Kuasa beli sama. Okey. So itu dia punya lagi cepatlah, maknanya kita punya penuhkan dana tabungan, dana kecemasan sebab kuasa beli itu sama. So kita tak rugilah dari segi inflasi kat situ. Macam contoh kata kita ada kuasa beli, kita punya kata contoh kita yang gaji 3,000, kita nak menyimpan, kita contoh bila kita simpan, kita simpan kan kita punya tabungan dah ada cukup dah 1 tahun gaji 36,000. Tak apalah, katalah yang pendapatan tu yang short, yang long term, kita ni jenis kata yang memang boleh guna simpan duit. Short term 3 bulan 9,000, lepas tu yang medium term lagi 9,000 pun kita simpan. Contoh yang itu medium term ni kita kalau yang sesuainya disimpan dalam yang kita sukar sikit nak ambil lah, macam contoh tabung haji. Tapi janganlah link dengan ATM kan. So tabung haji ataupun ASB, yang tu boleh yang sesuai lah, yang untuk yang medium term. Yang long term ni, long term ni kita nak guna jarang-jarang. Macam contohnya nak guna jarang-jarang, so kita boleh simpan lagi 18,000 lah, lagi 6 bulan kan. 6 bulan 3 darab 6, 18,000. So dalam 18,000 tu kita simpan dalam bentuk emas ni. So contoh kata tadi kita nak guna macam contoh, maknanya kita punya keperluan keluarga lah, perancangan keluarga dalam masa 1 tahun semuanya sekali. Tapi yang 6 bulan tadi, sebab kita simpankan dalam bentuk emas ni, contoh dia kata yang ni, contoh yang ni lah, maknanya 18,000 tu kata contoh memang sekarang 18,000 kita boleh pakai dalam masa 1 tahun. Kata contoh lah, dia 6 bulan sebenarnya kan, 6 bulan kita punya perbelanjaan 6 bulan. Tapi bila kita dalam contohlah masa tu nanti, contoh lagi 5 tahun, 18,000 tu memang akan cukup untuk kita pakai dalam masa 6 bulan perbelanjaan. Dia punya kuasa beli dia. Macam contoh kata sekarang kita pakai perbelanjaan kita tadi kan 3,000 sebulan kan, 3,000 sebulan. So dalam masa 6 bulan tadi ada 6 bulan yang untuk long term tu, kita pakai 3,000 sebulan untuk belanja. Macam contoh kata sewa rumah, bayar rumah, makan-makan semua, anak sekolah apa semua 3,000. So 3,000 bila lagi 5 tahun sebenarnya nak inflasi. Tapi kita simpan tadi 18,000 tu untuk 6 bulan perbelanjaan tu dalam bentuk emas. So 5 tahun lagi sebenarnya kalau dari segi dalam bentuk wang, 18,000 tu dah tak boleh dah kita nak guna untuk belanja 6 bulan perbelanjaan sebenarnya. Sebab inflasi dah makan duit kita. Contoh apa? Contoh yang paling senang lah kan. Kata contoh 5 tahun dulu, nasi lemak boleh beli harga RM1, mungkin RM1.50, ada lagi ikan bilis ekor 2. Tapi sekarang saya percaya RM1.50 nasi lemak dah memang tak ada ikan bilis. Kebanyakan lah. Mungkin yang kalau kata luar-luar bandar sikit mungkin adalah ikan bilis sikit. Kalau dekat area saya ni memang dah tak ada dah ikan bilisnya. Sambal bawang sajalah kalau RM1.50 tu. Biasanya macam itulah. Okay. So tapi 5 tahun lepas ada lagi kan. So makna itu yang kita panggil sebagai inflasi. Sebab harga yang sama dulu, yang RM1.50 tu sekarang dah bernilai, 5 tahun dulu mungkin RM1.50 dah boleh dapat lagi lah nasi lemak telur sebelah. Tapi sekarang tak dapat dah RM1.50 telur sebelah. Kan dah pergi ke RM2 ataupun RM2.50. Itu yang kita kata inflasi. Maknanya kita memerlukan duit yang banyak untuk membeli barang yang sama. Membeli barang yang sama tapi kita perlukan duit yang lebih banyak. So, bila kita dah cukupkan sekarang 18,000 dalam bentuk emas, percayalah, kita punya kuasa beli untuk digunakan benda tu dalam at least 6 bulan memang akan sama sampai bila-bila. Sebab kuasa beli dia sama, dia menyimpan kuasa beli kat situ. Tapi sebenarnya kalau ikut kita punya emosi lah sebenarnya, dari segi pengurusan kewangan yang betul, bila kita dalam survival mode, sebab contoh kata 5 tahun lagi kita tak ada pendapatan contoh. Tapi bila kita dalam survival mode, 6 bulan tu sebenarnya kita akan adjust
kurangkan mana yang perlu, yang penting, supaya kita boleh kurangkan lagi kita punya belanjaan. Mungkin boleh jadi sampai 9 bulan, mungkin boleh jadi setahun sebenarnya, yang 6 bulan yang kita simpan dalam bentuk emas tadi. Sebab dia memang dah terbukti boleh belanja untuk 6 bulan. Tapi dalam survival mode, kita ni orang kan, kita ni manusia. Bila kita rasa terdesak, kita akan rasa macam, kenapa nak belanja banyak? Mungkin kita akan cut lah mana-mana yang perlu. Bukan mungkin lah, memang akan cut lah. Sebab dah tahu dah, memang lepas ni tak ada duit ni. Belanja kita memang perlu dikontrol ni, sebab kita dah tak ada duit. Mungkin kita masa tu tak ada duit, ataupun kita dah memang tak boleh bekerja. Kita tahu macam tu. So survival mode memang akan terus on lah. Manusia kan, kita terus on. Jadi itu yang kata dana kecemasan tu boleh memanjangkan lagi lah kita punya survival mode. Survival mode tu. Okay. So bila emosi tadi dengan kalis inflasi tadi, dia akan cepatkan kita punya tabungan dana kecemasan. Okay. So dalam maknanya, bila kita contoh yang paling basic pun 6 bulan tadi, 6 bulan yang long term tu boleh kita simpan dalam bentuk emas, memang dia akan mengekalkan kuasa beli kita untuk 6 bulan pendapatan sampai bila, untuk 6 bulan perbelanjaan sampai bila-bila. Kalau kita simpan dalam bentuk wang, macam tadi contoh, 5 tahun lagi nak beli nasi lemak yang sekarang harga RM2, kita dah kena, mungkin kita perlu RM3. Mungkin kita perlu RM3.50 masa tu. So, tak cukuplah duit sebenarnya yang kita simpan RM9,000, contoh tadi RM9,000, yang kita nak belanja untuk 3 bulan, sebenarnya tak akan cukup. Tapi sebab yang itu untuk short term, itu yang disarankan simpan juga dalam bentuk wang, sebab wang tunai. Sebabnya yang itu kebarangkaliannya berlaku sangat kerap lah. Macam contoh saya semalam, kerosakan saya punya tayar kereta rosak. So kalau tak ada duit-duit macam tu, so kena cekau duit-duit lain lah. Kalau ada duit, kalau tak ada duit, so macam mana? Kan, tak boleh berjalan, pakai je tayar spare tu. So kita rasa tak secure lah kan. So itu yang pentingnya lah. Maknanya boleh terus on the spot pergi tukar, dan insyaAllah alhamdulillah dah boleh berjalan seperti sebelum ni lah. So itu maknanya kekerapan dia berlaku tu agak kerap lah. Tapi saya pun tak pernah kena. Ini baru kena. Mungkin dengan husband adalah kena sekali. Tapi maknanya bila benda tu berlaku, memang kita senang lah untuk kita nak gunakan kita punya dana kecemasan untuk overcome masalah yang berlaku tu. Macam contoh tiba-tiba rumah ada trip ke yang menyebabkan, contoh kata ada wiring ke apa ke, so nak kena baki wiring. Takkan nak tunggulah bulan gaji bulan ni lah 25 bulan contoh kan, lagi 10 hari nak bergelap ke, contoh. So kita tak boleh panggil sebab kita tak ada dana kecemasan kat tu. Itu je dana kecemasan namanya kan, sebab kita tak tahu benda tu berlaku bila. Okay. So itu ya yang boleh mempercepatkan. So kalau contoh yang tak ada yang kata saya ni tak ada duit banyak, nak simpan macam mana, nak beli 10 yang 2,600 ni, tak ada duit nak beli, tak ada masalah sebenarnya. So kita je yang kena set matlamat kita. So cari ilmu sedikit lah. Macam contoh saya ni, saya bersharing lah ilmu untuk macam mana tuan-puan boleh menyimpan emas dengan cepat. Dengan cepat. Okey, kejap. Okay. So di public gold, tuan-puan boleh menyimpan dengan cepat dan mudah lah. Dengan cepat dan mudah. Tak perlu ada 2,600 untuk bermula, tak perlu. So kalau contoh kata saya ni memang untuk dana kecemasan yang long term tu, saya ada 100 je sebulan. So sangat sesuai lah, boleh lah. Masukkan 100 satu bulan, simpan 100 satu bulan dalam akaun emas gap. Akaun emas gap ni apa? Gold Accumulation Program. So dia macam akaun bank biasa, cumanya bila tuan-puan masukkan 100, dia akan convertkan 100 tu kepada nilai gram. Contoh hari ni nilai gram untuk pembelian 100 adalah 0.3759 sehingga 4.0.3759. Tak ada sebarang charge buka akaun ke apa, tak ada. Contoh kata yang saya kata minimum 100 tu, bila simpan 100 dapat. Dia tak adalah RM10 tolak untuk buka akaun ke, charge maintenance akaun ke, tak ada. So dapat 0.3759 kalau hari ini So harga dia setiap hari berubah. So bila kita simpan benda tu,
dalam akaun emas, bila kita simpan, contoh kata, kena konsisten lah. Sebab dia punya kunci apa-apa pun konsisten kan. So kalau kau nak buat ibadah pun, yang Allah tengok kita adalah konsisten lah. Dia tak tengok dalam bentuk yang banyak, tapi Allah tak tengok benda yang banyak tapi tak konsisten, tak. So kita pun sama. Maknanya untuk menguruskan kewangan ni, kita kena konsisten lah. Menyimpan. Maknanya, kalau contoh tadi, kadang kita memang kita mampu 100 satu bulan saja, tak ada masalah. So simpan 100 satu bulan konsisten. So insya-Allah dalam masa 3 tahun. Contohnya 0.37 ni, kalau kata 12 bulan berapa? Kan dah ada banyak kan? Kita contohlah kata harga je samalah kan? So contoh 12 bulan dah dapat 4.5 gram. 4.5 gram kalau contoh dengan harga hari ni dah ada RM1,999. So kena konsisten. Simpan saja. Dia tak boleh bukan public gold, dia bukan jenis yang macam tuan-puan simpan dapat dividen, tak ada. Emas sebenarnya, kalau ada yang katakan dapat emas, beli emas dapat dividen, itu tak. Itu sebenarnya tanda-tanda scammer. So saya ni belajar daripada pakar jugalah. Dan saya bukan pakar, tapi saya belajar daripada pakar dalam dengan Tuan Muhammad Zulkifli ni. Ni buku dia, Wang Emas, dan Tuan Muhammad Zulkifli pakar emas lah. So Muhammad Zulkifli Syafi'i. So dalam buku dia ada terangkan lah antara ciri-ciri scammer apa semua. So salah satu ciri scammer adalah bila kata beli emas nanti dapat dividen ke apa ke, itu memang tak boleh. Emas dia tak ada pendapatan. Dia punya kelemahan berbanding dengan contoh kata hartanah, aset hartanah, sebab emas pun aset juga fizikal kan. Kelemahan dia berbanding dengan aset fizikal hartanah adalah dia tak ada pendapatan. Bila kita nak guna, masa tu kita jual ataupun pajak ikut condition kita. So yang kat situ kena tahulah kita perlu pajak ataupun simpan. So maknanya bila kita nak guna tu, boleh gunalah. Boleh guna dalam bentuk pajak ataupun simpan. So kalau kena konsisten lah. Dia benda ni, dia emas ni dia tak akan memberi kesan lah. Kalau setakat ada 1 gram. Ni contoh 1 gram. Dalam bentuk kad ni 1 gram ni. Ini kad yang Masjidil Haram 1 gram. So 1 gram ni kalau sehari ini RM266 lah. Belian RM266 dapat 1 gram. Tapi kalau nak beli terus dia macam ni, gold bar terus macam ni, adalah 300.5 lah. So 1 gram sebenarnya yang kita macam contoh kata untuk kita makan suami isteri 2 orang kan, untuk makan hidup suami isteri, boleh dah beli contoh untuk barang asas, contoh beli beras, boleh beli lauk setiap untuk sebulan. So percaya dia punya kuasa beli ni memang akan kekal sehingga bila-bila boleh beli. Kalau contoh, maknanya kena ikut lifestyle lah. Mungkin kalau orang yang jenis lifestyle dia tinggi, duduk 2 orang pun dia makan beras yang basmati, mungkin mahal harganya sedikit, harganya tinggi. Lepas tu ikan pun contoh kata tenggiri, contoh ikan yang mahal lah, salmon ke apa ke, udang, sotong semua, so mungkin tak cukup lah. So ikut kita punya lifestyle. So kalau contoh kata lifestyle kita, harga dia contoh sekarang, contoh yang ini bila kita jual dapat dalam 240. So contoh kata kita lifestyle kita makan 2 orang, contoh kata bila bersara lah kan. So contoh lifestyle kita makan 2 orang RM400 untuk beli barang asas tu. So 400 lebih kurang kata contoh 2 gram. So ada 2 gram sebenarnya, 2 gram tu dah boleh, samalah dia punya kuasa beli tu sampai bila-bila. So simpan saja benda ni. Itu contoh yang 1 gram lah. Okey. So kalau contoh 1 gram yang ni tadi, bila kita 1 gram sebenarnya dia tak akan menambah nilai kekayaan kita. Dia tak akan menambah kekayaan kita. Dia kena volume lah, Bila kita konsisten simpan, at least contoh kata yang paling bagusnya minimum ada simpanan 200 gram. 200 gram. 200 gram tu berapa? Dalam RM52,000. Kalau hari ni RM52,500. So benda tu boleh dapat? Boleh. So ramai orang dah dapat, ramai orang yang dah buat benda ni. Sebab tadi emosi kan, yang saya cakap emosi, bila dengan duit kita nak emosi, kita nak beli, bila kita nampak RM. Tapi bila dengan emas, emosi kita dengan emas sebenarnya dah ramai orang akui, dan saya juga akui, bila dengan emas sebenarnya kita nak simpan. Sebab bila kita tengok dalam gram kan, dia nampak macam ni, kita lagi sebenarnya nak simpan, nak tambah lagi lah. So banyak orang yang dah kira macam
orang kata addicted lah. Tak apa addicted benda ni, dia bukan addicted gula kan. Addicted gula ni bahaya kan, addicted gula. Kita kan rasa macam semacam kalau orang yang biasa minum air manis, so rasa semacam nak minum manis je, itu sebenarnya addicted gula. So kalau tengoklah, okay, ini kesihatan pula kan. So tengok page-page pasal kesihatan. Contoh, memang dia tak galak pun kita minum gula putih lah. Kalau nak minum manis, mungkin dalam stevia atau pemanis-pemanis tiruan yang lain lah. Tapi sebenarnya pun tak berapa nak elok. Mungkin pemanis-pemanis yang alami lah. Ada yang gula tebu lah sekarang banyak kan, gula hitam apa semua. So kalau saya jumpa doktor, ada seorang doktor ni dekat Dengkil ni, Dr. Marisa, dia cakap kat rumah dia memang dah berapa tahun dah tak ada gula. Maknanya dari segi kesihatan, macam tu, kita dari segi kesihatan pun kita kena jaga, dari segi kesihatan kewangan pun kita kena jaga kan. So doktor ni kata rumah dia dah berapa tahun tak pernah ada gula manis. So memang dia kata bibik dia pun, doktor kan dia busy kan, bibik dia pun buat cokodok pisang letak stevia. So macam sangat bagus doktor ni, memang dia sihat lah, nampak lah memang dia badannya fit lah berbanding dengan saya. Okay, so kan, so maknanya kita juga kena buat jugalah benda tu. So saya pun insyaAllah makin kurang-kurang lah saya punya pengambilan gula, untuk kita nak bagi kita punya nilai kesihatan tu lebih sedikit lah. Okay, sebab addicted gula pun sangat bahaya kan, addicted gula. So yang untuk addicted emas ni, so addicted emas kan, so addicted emas ni tak apa, sebab kita makin kaya bila dengan simpan emas, dia tak akan rugi. Tapi kena ada ilmu. Itu yang saya baca buku ni dan juga mengikutilah baca. Sebelum saya beli, saya tak beli buku pun. Saya jumpa dengan blog Cik Ahmad Zulkifli Syafi'i ni. Saya mula kenal emas daripada situlah. Sebelum tu saya kenal emas just barang kemas je lah, subang, rantai semua tu kan. So bila kenal emas daripada blog Cik Ahmad Zulkifli Syafi'i ni, saya tahu okey, sebenarnya emas tak adalah pula contoh kan, gelang ke kan, contoh gelang. So contoh gelang macam ni, so gelang yang jenis barang kemas macam tu, maknanya emas 916. Bila ada ilmu, saya tahu, saya dia macam okey, sangat tak berbaloi untuk kita simpan, untuk nak, contoh kata, nak mengekalkan kita punya nilai kuasa beli tadi. Contoh nak mengelakkan duit kita makan inflasi, dia tak boleh. Dia bukan tak boleh. Contoh kata yang ini 10 gram ni, kita punya kuasa beli dia tadi